فتنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita mantik, ilmu mantik selepas kita cuti dekat sebulan kan, 3 minggu kot kalau tak silap. 3 minggu lah. 3 kali 4 kali 3 kali ya, tak tak kan. Jadi disebabkan cuti yang panjang kan, kita ulang sikit, kita flashback sikit bab makna, bab lafaz dan dilalah tu. Tak payah flashback pun, nanti lambat kan. Sebab kalau bab 2 bab tu kira daripada mula balik Jadi yang pentingnya makna tu. Yang pertamanya kita ulang balik bahawasanya mantik satu ilmu yang mengkaji 2 perkara kan, secara zat, iaitu ta'rif dan juga al-hujjah. Tak dengar ke? Kan mantik kaji 2 perkara, iaitu ta'rif dan hujah. Dan kedua-dua perkara ini adalah makna di akal kan. Kedua-dua ni, ta'rif dan hujah ni adalah makna, dia punya hakikat, makna di akal. Al-hasilu fil aqli, yang mana bila kita tasawur ta'rif dan kita tasawur hujah, akan menyebabkan kita boleh mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui kan, mengikut jenis maklumat yang nak kita tahu tu kan, ataupun mengikut jenis ilmu yang nak kita tahu. Disebabkan ilmu ada 2 jenis, jadi ada 2 jalan untuk dapat ilmu yang 2 jenis tu, yang berbeza lah kan. Yang pertama ilmu tasawuri kan, yang kedua ilmu tasdiqi. Disebabkan kedua-dua ilmu ni dia punya hakikat tak sama, jadi 2 jalan digunakan yang tak sama untuk dapatkan ilmu masing-masing, tasawuri dan tasdiqi. Ta'rif adalah makna yang kita bayangkan, yang kita tasawurkan, yang menyebabkan kita dapat ilmu tasawuri, yang menyebabkan kita boleh menyingkap majhul yang sebelum tu kita tak tahu, kita singkap jadi maklum. Kita buat apa? Kita tasawur ta'rif, kita hadirkan ta'rif di akal kita ni, menyebabkan kita sampai ke hakikat sesuatu yang belum kita tahu. Contoh, kita tak tahu tentang insan, apa hakikat insan. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tasawur, kena hadirkan ta'rif di akal kita ni. Jadi ta'rif bagi insan adalah al-hayawanu an-natiq kan. Dan untuk dapatkan ta'rif ni ada cara dia pula kan, ada jalan dia, iaitu kena susun beberapa maksud, beberapa makna kan, iaitu jinsun qarib dan faslun qarib. Kalau nak ta'rif yang had tam, contohnya lah kan, ta'rif ada beberapa jenis. Dan dengan sebab kita tasawur al-hayawanu an-natiq, kita dapat satu makna baru yang sebelum tu kita tak tahu, iaitu insan. Dan kita dapat tahu hakikat insan secara detail, secara hakikat satu-satu, secara detail, secara tafsir kan. Dan mantik ajak cara nak buat ta'rif. Kesimpulan, mantik kaji ta'rif. Yang kedua, ilmu tasdiqi. Ilmu tasdiqi, ilmu yang ada hukum kan. Nak dapatkan ilmu tasdiqi, akal kita ni kena tasawur
makna tasdiqi yang menyebabkan kita sampai kepada majhul tasdiqi, yang mana dikenali sebagai al-hujjah ataupun al-qiyas. Jadi kita kena buat qiyas dan kita kena tasawurkan di zihin, yang terdiri daripada dua mukadimah kan. Jadi mantik kaji qiyas tu, mantik kaji makna qiyas tu yang dibentuk daripada dua mukadimah ataupun dua qadiyah, dan kita tasawur di zihin menyebabkan kita boleh hukum sesuatu yang sebelum tu kita tak tahu nak hukum, kita syak ataupun kita zon ataupun kita tak pernah tahu sebelum ni. Contoh kita nak katakan Allah tu wujud, Allahu mawjudun, itu satu ilmu, satu majhul tasdiqi dengan nisbah kepada kita waktu kita tak tahu kan. Jadi cara kita nak dapatkan hukuman ataupun kita nak tahu adakah Allah tu wujud ataupun tak wujud, cara dia adalah buat qiyas ataupun kita tasawur qiyas di minda kita ni. Kita susun mukadimah ataupun dua qadiyah, dan dengan cara tu menyebabkan kita dapat hukum Allah tu wujud ataupun tak wujud. Dah hukuman dia Allah wujud lah kan. Jadi balik berdasar mantik kaji, takrif dan hujah ataupun qiyas, ataupun dipanggil sebagai al-burhan. Dan sekarang ni kita masih dalam bab takrif kan. Dan sekarang hari ni kita akan bincang juzuk bagi takrif. Kan nak buat takrif ada juzuk, sebab takrif mesti murakkab dengan maksud tersusun daripada juzuk-juzuk kan. Jadi kena kaji juzuk dulu. Dan sebab kita nak buat takrif ada juzuk, jadi kena tahu dulu juzuk dia apa kan. Jadi sebabkan tu kita kena kaji, kita kena belajar bab al-kulliyatu al-khams, makna-makna kulli yang 5, sebab makna-makna kulli ni yang digunakan untuk membina takrif kan. Jadi untuk mengkaji kulliyat kham ni, ulama mantik memulakan dengan pembahagian makna kepada taksim yang pertama, iaitu taksim makna kepada zati dan aradi kan. Pembahagian makna ataupun mafhum kepada zati dan aradi. Zati ditakrifkan dengan tu al-mafhumu laisa kharijan anil mahiyati. Zati ni makna yang tidak keluar daripada al-mahiyah kan. Dia merujuk kepada al-mahiyah, yang tak keluar daripada al-mahiyah, dan dia jadi dua, iaitu jinsun, jadi tiga lah kan, jinsun, nau'un dan faslun, yang kita dah bincang sebelum ni. Kita ulang balik, refresh. Dan yang kedua, al-mafhum tu terbahagi kepada aradi. Aradi ni yang sebalik daripada zati lah kan, iaitu al-mafhumu al-khariju anil mahiyati, mafhum yang keluar daripada al-mahiyah. Dia merujuk kepada sifat mahiyah, dia luar daripada diri hakikat sesuatu kan, dipanggil sebagai aradi. Dan zati tu ada tiga, iaitu ada dua dulu, bagi kepada dua dulu kita bagi lagi. Bahagi kepada dua dulu, iaitu al-maqulu fi jawabi ma huwa. Jadi zati yang pertama, zati ni ada yang al-maqulu dikatakan dalam jawapan bagi soalan ma huwa kan. Bila ditanya ma huwa, kena jawab dengan makna kuli zati. Kemudian ada pula zati yang dijawab al-maqulu fi jawabi, disebut dalam jawapan bagi soalan ayyu syai'in huwa, yang mana satukah sesuatu. Contoh kita tanyakan al-insanu ayyu syai'in, al-insanu ayyu hayawanin huwa fi zatihi. Tu bentuk soalan dia. Soalan ayyu syai'in huwa tu dia punya bentuk, dia punya misal. Kalau kita nak buat misal kan, al-insanu ayyu al-insanu ayyu hayawanin huwa fi zatihi. Jadi syai'un dekat situ tu, dekat soalan ayyu syai'in tu, dia merujuk kepada jinsun kan. Ayyu jinsun huwa fi zatihi kan. Huwa tu balik kepada insan yang kita nak tahu
Jadi soalannya al-insanu ayyu jinsin ataupun ayyu hayawanin, sebab hayawan tu jinsun bagi insan. Al-insanu ayyu hayawanin huwa fi zatihi, huwa balik kepada insan. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, insan itu, manusia itu hayawan yang mana satukah dia? Insan itu hayawan yang mana satukah dia? Insan. Dia tu balik kepada insan. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia hayawan yang apalah kan? Natik, jawapan dia natik. Kita tanya insan tu hayawan mana satu? Kita habaklah yang natik. Hayawan yang natik, jinsun yang tambah faslun. Faslun tu natik. Jadi natik tu faslun. Dia jawapan bagi soalan yang bertanyakan tentang perbezaan ataupun al-mumayyiz, sesuatu yang membezakan satu hakikat daripada hakikat-hakikat yang lain yang berkongsi pada jinsun yang sama. Contoh insan, kita nak bezakan dengan faras. Kita nak bezakan dengan qitun, kucing. Kongsi jinsun yang sama iaitu hayawan. Sebab qitun pun hayawan, insan pun hayawan, faras pun hayawan, berkongsi jinsun yang sama. Ada juzuk hakikat yang mereka kongsi. Semua tu ada hakikat hayawan. Jadi kita pun tanya, ataupun kita nak tahu kan, insan tu apa beza dengan qitun, apa beza dengan farasun kan. Kita tanya soalan ayu syai'in tu sebab kita nak tahu tentang perbezaan yang kita nampak berkongsi pada jinsun iaitu hayawan. Jadi kita pun buat soalan ayu syai'in huwa fi zatihi, al-insanu ayu hayawanin huwa fi zatihi. Tambah fi zatihi tu sebab nak merujuk kepada hakikat. Sebab perbezaan tu makna yang membezakan satu hakikat, ada yang makna tu ada yang zati, makna tu ada yang aradi. Ada zati, ada aradi. Jadi tambah fi zatihi tu nak mumayyiz, makna mumayyiz yang zati. Sebab tambah fi zatihi. Kalau fi aradihi tu sebalik. Yang tu yang bukan merujuk kepada zat, yang tu yang merujuk kepada aradi, iaitu khassah. Dan khassatun tu mumayyiz juga sebab dia satu sifat yang hanya ada pada satu hakikat, tapi dia bukan sebahagian hakikat. Kan khassah dan juga fasal, kedua-dua ni sama dari sudut dia punya fungsi adalah tamyiz, membezakan. Al-mumayyiz, al-makna al-mumayyiz ada dua kan, faslun dan juga khassatun. Beza kat mana? Beza khassatun dengan faslun, beza dia dekat satu juz'un zatiyun, juzuk yang zat, merujuk kepada zat. Maksudnya dia juzuk daripada zat hakikat, juzuk daripada hakikat kan. Faslun tu juzuk hakikat, dia mumayyiz dalam masa yang sama, dia juzuk pada hakikat, dia juzuk daripada insan. Dia panggil juz'un muqawwimun, dia punya istilah. Tapi khassatun dia juzuk, dia bukan juzuk. Khassatun dia mumayyiz, tapi dia bukan juzuk hakikat, dia luar hakikat. Sebab tu dia duduk dekat belah sana kan, aradi yang kharijun anil mahiyah. Kemudian tadi faslun dah cerita dah, yang sekarang ni pembahagian yang al-maqulu fi jawabi ma huwa. Al-maqulu fi jawabi ma huwa ni yang dikatakan dalam jawapan ma huwa ada dua pula kan, menurut dalam kitab Isaruji. Yang pertama, soalan tu dia bihasabi asyarikati mahdatan. Soalan ma huwa tu soalan yang ada beberapa hakikat yang ditanyakan. Bihasabi asyarikati mahdah ni dari sudut perkongsian semata-mata. Perkongsian tu dengan maksud bila ditanya ma huwa tu ada beberapa yang ditanya yang berkongsi pada satu soalan. Tu syarikah kat sini. Jadi kita pun buat soalan. Ma hum al-insanu wal faras. Dua cukup lah kan. Ma huma lah no.
Kalau hum 3. Mahum mahuma al-insanu wal faras. Jawapan soalan tu Ustaz, soalan tu biasa syarikah. Sebab apa? Sebab ada beberapa yang ditanyakan dalam soalan. Yang pertama kita tanyakan tadi apa? Insan. Yang kedua faras. Jadi syarikah lah tu, kan? Jawapan dia adalah dengan jinsun. Jawab apa jawapan dia? Hayawan, kan? Jawapan mesti apa? Mesti jawab dengan tamamu al-mahiyah. Jawab dengan mahiyah yang penuh, yang lengkap. Kena jawab dengan tamamu al-mahiyah. Tak boleh jawab dengan ba'du ataupun sebahagian hakikat. Contoh, kita pergi jawab dengan sebahagian hakikat. Kita tanya mahwa al-insanu. Apa jawapan? Jawapannya dengan had tam. Al-hayawanu an-natiq. Kena jawab macam tu. Tak boleh jawab dengan al-hayawan, tak boleh. Sebab kena jawab dengan tamamu al-mahiyah, setakat yang boleh, berdasarkan soalan. Kalau soalan tanya mahwa al-insanu, kita boleh jawab dengan mahiyah penuh, mahiyah lengkap. Sebab dia tanya satu hakikat. Kalau dia tanya dua hakikat, soalan tu bihasabi asyarikati mahdatan. Kita tak boleh jawab dengan, contoh tanya tadi mahuma al-insanu wal faras, boleh jawab dengan al-hayawanu an-natiq, boleh? Tak boleh. Sebab ada dua hakikat yang ditanyakan dan nak satu jawapan sahaja. Jadi kena jawab dengan tamamu al-mahiyah, setakat mampu. Jadi kena cari satu juzuk yang berkongsi. Juzuk yang berkongsi itulah dipanggil sebagai jinsun, kan? Iaitu al-hayawan, jawapan bagi soalan yang bertanyakan insan dan juga faras. Mahdatan kat sini dengan maksud khalisatan, kan? An al-khususiyah, maksudnya sahajalah khalisah ni, kan? Faqat. Soalan mahwa tu dari sudut syarikah semata-mata sahaja, biduni ataupun an khalisah an, tanpa al-khususiyah. Khususiyah ni soalan yang tanya satu hakikat, kan? Syarikah tu soalan yang tanya beberapa hakikat. Khususiyah soalan yang tanya satu hakikat. Jadi mahdah kat sini nak mengeluarkan soalan yang tanya satu hakikat, kan? Mahdatan an al-khususiyati. Nak beza dengan sagi nau'un tu biasa bi asyarikati wal khususiyati ma'an. Jadi kat sini jinsun ni kita jawab dengan jinsun untuk soalan yang tanya beberapa hakikat semata-mata. Kalau soalan tanya satu hakikat, tak boleh jawab dengan jinsun. Sebab tu dia kata semata-mata ni, sebab nak merujuk jinsun. Jinsun ni hanya dijawab waktu soalan tu bihasabi asyarikati mahdatan. Jadi mahwa al-insanu, yang ni soalan ni bihasabi al-khususiyati. Boleh jawab ke dengan jinsun? Tak boleh. Sebab jawapan memang wajib dengan tamamu al-haqiqah ataupun tamamu al-mahiyah. Jadi bila tanya ma huwa al-faras, tak boleh jawab dengan hayawan, tak boleh jawab dengan jinsun. Kemudian satu lagi al-maqulu fi jawabi ma huwa, yang satu lagi nau'un tu bihasabi asyarikati wal khususiyati ma'an. Soalan tu, hal keadaan soalan tu bihasabi asyarikati wal khususiyati ma'an. Nau'un, soalan ma huwa bila ditanyakan beberapa perkara, kemudian ditanyakan satu perkara, dijawab dengan nau'un untuk kedua-dua bentuk soalan. Nau'un sifat dia boleh dijawab dengan dia untuk soalan yang syarikah dan soalan yang khususiyah. Jinsun sifat dia soalan yang tanya syarikah saja yang boleh kita jawab dengan jinsun. Khususiyah tak boleh.
Contoh soalan bagi naun. Soalan bagi naun ni wajib yang kita tanyakan tu afrad, tak boleh hakikat. Naun soalan dia tu yang kita tanya, yang kita nak tahu tu mesti afrad juz'i. Jadi mahum Zaidun wa Bakrun wa Amrun. Mahum Zaidun wa Bakrun wa Amrun. Jawapan naun. Soalan kita tadi tu syarikah lah kan, sebab ada beberapa perkara yang kita tanyakan tadi. Yang pertama Zaidun, yang kedua Bakrun, yang ketiga Amrun. Mahum, apa benda mereka ni? Jawapan dengan naun iaitu insanun. Try tanya seorang tengok, ma huwa Zaidun. Jawapan dengan insanun juga. Try tanya satu soalan lagi, ma huwa Bakrun. Jawapan dengan insanun juga. Jadi insan tu nau'. Sebab apa dia nau'? Sebab dia boleh dijawab untuk soalan sama ada khususiyah ataupun syarikah. Ma'an tu sekali kan, duk sekali pada boleh jadi jawapan bagi soalan khususiyah dan syarikah. Bukan dalam masa yang sama kan, bukan dalam masa yang sama naun tu jadi jawapan. Jadi ma'iyah tu ma'iyah pada jawapan, pada boleh jadi jawapan. Tak. Khususiyah tu merujuk tu soalan tu. Soalan tu tanya satu benda. Ma huwa Zaidun. Khususiyah tu. Kalau syarikah, soalan tu tanya beberapa benda. Ingat, sebab nanti dalam kitab mantik mana pun dia akan guna syarikah dengan khususiyah. Maksud dia yang tu je pun, bukan payah. Maksudnya kita duk fikir kat dulu ni apa syarikah ni kan. Kongsi tu kongsi kat mana? Kongsi satu soalan rupanya. Beberapa perkara tu dikongsi dalam satu soalan yang sama. Khususiyah tu satu perkara saja, dia tak berkongsi dengan perkara yang lain dalam satu soalan. Jadi soalan yang bihasabi asyarikah mahum Zaidun wa Bakrun wa Amrun, tu soalan bihasabi asyarikah. Jadi bihasabi tu sifat bagi soalan ataupun hal bagi soalan. Soalan tu soalan yang dari sudut bihasabi ataupun dengan iktibar syarikah. Soalan dengan iktibar syarikah tu apa dia punya bentuk? Kan, bentuk dia ada beberapa perkara yang ditanyakan dalam tu satu soalan. Zaidun Bakrun Amrun, tu soalan bihasabi asyarikah. Kalau soalan bihasabi al-khususiyah, soalan dia ma huwa Zaidun. Yang tu je pun. Ibarat syarikah dan khususiyah dalam kitab-kitab mantik nak refer ke situ saja. Dia tak ada lah makna dakik mana pun. Nak refer ke soalan, bentuk soalan, sifat soalan bihasabi tu, jumlah jar majrur tu, hal ataupun sifat bagi soalan. Hal bagi mahwa tu. Mahwa tu soalan. Jadi sahibul hal dia mahwa. Kemudian faslun dah hurai tadi kan? Dah hurai kan? Satu perkara lagi selepas kita faham ni, ulama mantik dan falasifah mengatakan bahawasanya hakikat hakikat benda-benda yang wujud atas dunia ni kan, dia murakkabah, tersusun daripada beberapa juzuk kan, daripada beberapa juzuk
Satu juzuk mesti umum, satu juzuk khusus. Satu juzuk lebih umum, satu juzuk lebih khusus. Jadi kalau kita nak tahu hakikat insan, kan, cara kita nak tahu, kita kena tahu juzuk bagi insan. Kena susun juzuk-juzuk, susun dapat jawapan insan. Kan, sebab falasifah dan manatiqah kata macam tu. Sebab tu kalau kita nak tahu hakikat sesuatu, kita kena buat takrif. Dan takrif tu sebenarnya kita susun juzuk-juzuk bagi satu hakikat. Sebab hakikat murakkab, kan, murakkab daripada juzuk lebih umum dan juzuk yang khusus. Juzuk yang lebih umum tu dipanggil sebagai al-jinsu, jinsun. Juzuk lebih umum dipanggil sebagai al-jinsu. Jinsun ni lah. Dalam kata lain disebut al-juz'u al-mushtarak, juzuk yang berkongsi. Jadi satu hakikat, satu mahiyah, dia mesti ada juzuk yang mushtarak. Satu juzuk dia berkongsi dengan hakikat lain. Contoh insan satu hakikat, kan, dia ada satu juzuk yang ada pada hakikat dia, dan juzuk tu ada pada hakikat yang lain, ada pada faras. Itu juzuk mushtarak. Juzuk am, umum dan mushtarak. Jadi juzuk mushtarak pada insan, al-hayawan, kan, al-hayawan tu juzuk mushtarak pada insan, yang mana juzuk ini ada pada hakikat selain insan. Ada pada faras, ada pada filun, ada pada qitun, ila akhiri minal haqaiqi, kan. Satu lagi juzuk pada insan, juzuk yang khusus, kan. Setiap hakikat, ingatlah, yang murakkab mesti tergabung daripada juzuk mushtarak berkongsi dengan hakikat lain, dan satu lagi juzuk yang khusus untuk dia saja, dipanggil sebagai faslun. Sebab tu dalam mantik kita mengaji pasal faslun, pasal jinsun, sebab kita ikut pendapat hukama yang mengatakan bahawasanya hakikat murakkabah tu mesti tarkib dia tu daripada satu juzuk yang mushtarak dan satu juzuk yang khusus. Khusus tu tak berkongsi lah, tak ada pada hakikat lain, hanya ada pada satu hakikat. Jadi insan tu juzuk yang hanya ada pada hakikat dia adalah natik, natikun. Sebab kita tengok hakikat-hakikat yang lain yang ada atas dunia ni, tak ada juzuk natikun pun. Ada ke dekat faras natik? Tak ada, kan. Tapi dekat malaikat ada pula, kan. Macam mana cerita tu, kan? Malaikat dalam tauhid kita mengaji, dia satu makhluk Tuhan yang berakal selain manusia, kan. Jin sekali apa? Tak silap jin sekali, kan. Jin sekali ada akal. Tapi yang tu berbahasa lain, ada dalam syarah dan hasyiah bagi Isauji, ada bincang situlah, bincang pasal natik dan juga malaikat pada dunia. Tapi kita tak bincang sini. Kan, jadi ingat, mahiyah yang murakkabah tu mesti murakkab daripada juzuk yang mushtarak dikenali sebagai jinsun dalam mantik. Satu lagi, juzuk yang khas dikenali sebagai faslun. Jadi bila gabung dua juzuk ni, maka mentakrifkan hakikat insan, kan. Takrif tu ataupun makrifah hakikat tu ibarat ataupun dia seperti kita tasawur setiap juzuk bagi hakikat secara detail. Kita nak tahu sesuatu, kita kena tengok satu-satu semua, kan. Kita nak tahu cawan ni, kita tengok seluruh badan dia, kita kenal lah cawan, kan. Kita nak kenal kawan kita pun tak payah. Nak kenal handset, kan, iPhone, sebelum beli kena tengok spek dia, kan, spesifikasi. Kau macam mana beli? Tengok harga dia. Tapi harga dia tu khassatun, bukan faslun. Sebab dia bukan juzuk hakikat. Harga bagi handset tu sifat luaran bagi hakikat iPhone, hakikat handset. Handset satu hakikat lah, kan. Handset satu hakikat, dia ada juzuk yang benar hakikat, iaitu jinsun dan faslun, dan dia ada sifat luar hakikat, iaitu yang arodi. Harga bagi handset tu, yang tu juzuk hakikat ke? Tak, tu sifat bagi hakikat.
Tengok aspek nak beli. Specification. Jadi takrif yang tepat, nanti kita akan belajar bab takrif, adalah takrif yang menyebut setiap juzuk bagi hakikat. Kalau sebut bagi habis juzuk tu, jadi disebut had tam. Disebut tam. Sebab apa tam? Sempurna sebab dia sebut semua juzuk bagi hakikat. Disebut jinsun qarib dan faslun qarib. Jinsun qarib tu semua zatiat, semua makna kuli zati bagi satu hakikat. Kalau jinsun ba'id lagi, dia sebut sebahagian daripada makna kuli zati yang berkongsi. Contoh disebut jauharun. Jauhar tu juzuk mustarak, jinsun, tapi ba'id sebab dia tak rangkum semua juzuk mustarak. Dia tak rangkum jismun, dia tak rangkum hayawanun. Dia ambil yang atas, bawah dia tak ambil. Jadi ada beberapa zatiat yang dia tak sebut, sebab tu takrif tu jadi naqis. Nanti kita akan tengok dalam bab takrif. Habis. Kemudian aradi. Hari ni kita akan masuk bab aradi. Sebelum tu kita tengok sini dulu. Jadi al-mafhumu ada yang aradi. Selepas kita bincangkan zati bagi habis, ada aradi, iaitu makna kuli. Kan, makna kuli yang jadi mafhum tu kuli dululah, no? Tak langkau terus ni, langkau. Mafhum tu kuli dan apa? Dan juz'i. Kuli tu ada zati aradi. Tu langkau, tak ingat tadi, tak apa lah. Langkau ke taksim sani. Taksim yang awal, taksim ke kuli dan juz'i. Sebaik tak ni? Sebaik tak tulis. Kalau tulis tadi kena hurai. Hurai yang tu saja mungkin 15 minit kot, kan? Ada hikmah lah tak tulis. Lagi pun tak selui lah. Tak muat ni. Aradi ni makna kuli yang al-khariju, yang luar. Al-khariju an al-mahiyah, yang luar daripada hakikat, yang luar daripada diri sesuatu yang kita nak takrifkan. Contoh, kita nak takrifkan insan, kan? Ada makna kuli yang merujuk ataupun yang jadi sebahagian daripada hakikat yang kita nak takrifkan. Ada makna kuli yang bukan sebahagian hakikat tapi luar pada hakikat, dipanggil sebagai aradi. Kan, dipanggil sebagai aradi. Bagi nama aradi sebab li'annahu aridun. Sebab dia mai, dia datang, dia bertempek. Dia bukan diri hakikat, dia mai ke hakikat. Sebab tu aridun. Aridun tu mai, kan, datang. Kali annahu aridun ala al-mahiyati. Makna kuli aradi, taksim awal bagi dia, taksim kepada khassatun dan aradun amun. Tu taksim first. Taksim pertama, taksim kepada khassatun dan aradun amun. Taksim kedua, taksim yang disebut mula-mula dalam Isar Huji ni, iaitu taksim kepada mufariq dan lazim. Kan? Mufariq dan lazim. Dalam Isar Huji, dia sebut taksim yang kedua dulu. Selepas tu baru disebut taksim yang pertama. Tapi dalam syarah sebut taksim yang pertama, maksudnya taksim yang kita kena dahulukan adalah taksim kepada khassatun dan aradun amun. Sebab tu kat sini anda bahagikan dengan taksim yang pertama, iaitu kepada khassatun dan aram. Khassatun tu asal dia aradun khassun. Kan? Khassatun tu asal dia aradun khassun. Sebab gu dia kan aradun amun, dia punya pasangan, kan. Sebenarnya aradun khassun. Setengah kitab mantik ada guna istilah aradun khassun. Tapi ahli mantik manatiqah melihat kepada
kasratu al-isti'mal, banyak guna khassatun berbanding aradun amun. Banyak guna khassatun berbanding arad am. Disebabkan banyak guna khassatun, sebab khassatun tu digunakan dalam takrif. Guna dalam takrif. Arad am tu tak guna dalam takrif. Jadi yang nak kita guna dan selalu kita ambil guna dalam takrif, yang tu khassatun. Disebabkan banyak guna tu dijadikan sebagai isim. Khassun tu sifat kan, naat bagi arad. Aradun khassun. Khassun tu sifat bagi aradun. Khassun tu tukar jadi isim kan. Jadi nak tukar jadi isim ataupun tukar jadi alam, isim alam, kita letakkan ta marbutah. Jadi khassun tu jadi khassatun. Jadi mahzuf, dihazafkan arad, jadilah khassatun. Asal dia al-aradu al-khassu. Kemudian disebabkan kasratu al-isti'mal berbanding arad am, jadi aradu al-khassu tu kita buang, kita hazaf arad, jadi khassun saja, dengan syarat kena letakkan ta marbutah. Ta marbutah tu dipanggil ta an-naqliyah. Ta pindah. Ta pindah sifat jadi isim alam. Jadi khassatun jadi isim alam, merujuk kepada aradun khassun. Sebab tu jadi khassatun. Ara'am tu tak tukar pun. Sebab apa tak tukar? Sebab sikit guna. Tak guna dalam takrif pun. Takrif hanya gunakan khassatun, iaitu takrif dalam resam, takrif resam. Jadi asal khassatun tu aradun khassun, sebagai perbandingan dengan aradun amun. Dalam kitab mantiq Imam Al-Ghazali, Mi'yarul Ilmi, digunakan aradun khassun. Jadi khassatun ataupun arad khas, makna kuli zati, makna kuli aradi, yang muhtassun bihaqiqatin wahidatin, khusus ataupun hanya ada pada hakikat yang satu, kiranya tak berkongsi, tak ada pada beberapa hakikat, hanya ada pada satu hakikat. Macam faslun. Beza dengan faslun, dia bukan zati. Faslun tu zati, faslun tu juzuk hakikat. Dia bukan juzuk hakikat, tapi kharijun anil haqiqati. Jadi khassatun tu nak kenal dia macam tu je. Nak kenal dia sebab dia khusus. Sebab tu nama dia khas. No. Nama dia khas sebab tu lah kan. Khassatun. Jadi aradun amun tu pula yang amun, yang umum ataupun yang berkongsi, yang mustarakun lihaqaiqa fauqa wahidatin. Dia berkongsi pada banyak hakikat. Jadi arad am ni satu makna kuli aradi yang ada pada beberapa hakikat. Contoh bagi khassatun yang ada pada satu hakikat ni, contoh macam apa? Ad-dhahiku bil quwwah kan. Ad-dhahiku. Dhahik ni menurut manatiqah dia aradi, bukan zati, dan dia hanya ada pada satu hakikat. Hakikat kat sini apa? Insan. Dhahik ni apa? Nak terjemah apa? Bukan dia. Tajuk lain. Terjemah sikit. Dhahik ni secara lughah senyum. Terjemah senyum. Dalam kitab sebut imbisatu al-wajhi wal fammi. Imbisat kan imbisat kan melebar. Jadi bila mulut melebar, muka pun melebar.
Sebab tu imbisatu wajhi tu lughawi, tapi bukan nak kat sini makna tu, nak makna lain menurut manatiqah. Jadi ad-dahiku menurut manatiqah terjemah dengan gembira ataupun seronok. Gembira ataupun seronok, dia infi'alu an-nafsi min at-ta'ajjubi, tindak balas jiwa daripada ta'ajjub. Jiwa kita rasa macam ta'ajjub, rasa macam respect ataupun rasa macam wow kan. Lepas tu dia seronok tu selepas ta'ajjub. Seronok gembira tu kan selepas rasa wow tu. Wush tu dia tu. Wush ataupun wow tu, yang tu ta'ajjub. Selepas tu seronok gembira. Seronok. Syekh tak main. Seronok tu infi'alu nafsi, itulah tindak balas jiwa tu. Respon. Terjemah seronok lah kan. Seronok kan benda dalam kan. Jadi ad-dahiku tu menurut manatiqah, yang manatiqah nak bila diperbagi contoh ad-dahiku tu, nak dengan maksud seronok ataupun gembira. Bukan senyum ni berubah bentuk mulut tu senyum. Betul tak? Kan? Senyum kan? Tengok matan tu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wa ammal aradiyyu takdir sikit, ada mahzuh kat situ. Amma az-zatiyyu faqad alimta taqsimahu. Amma az-zatiyyu faqad alimta taqsimahu. Adapun zati, makna kuli zati, maka engkau telah mengetahui akan taksim, pembahagiannya. Baru sambung wa ammal aradiyyu, dan adapun makna kuli aradi. Jadi sekarang nak bincangkan taksim bagi makna kuli aradi selepas kita dah ketahui, kita dah tahu tentang taksim makna kuli zati, iaitu bahagi kepada 3 kan. Nau'un, jinsun, faslun. Jadi wa ammal aradiyyu fa imma an yamtani'a infikakuhu anil mahiyati wa huwal aradul lazimu, wa imma la yamtani'u infikakuhu wa huwal aradul mufariqu, wa kullu wahidin minha imma an yakhtassa bi haqiqatin wahidatin wa huwal khassatu kadhahiki bil quwwati au al fi'li lil insani, wa tursamu bi annaha kulliyatun tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin qaulan aradiyan. Ada lain ke? Wa imma an ya'umma haqa'iqa fawqa wahidatin wa huwal aradul ammu kat tanaffusi. Tanafus ke apa situ? Kat kitab tu tanafus ke? Tanafus. Tapi murad kat sini mutanafis. Dia kena mustaq. Tak boleh macam tu. Masdar tak boleh, jamik tak boleh. Sebab semua kuliah kham mesti mustaq. Kan? Semua kuliah kham ni mesti mustaqat, natiqun. Ada yang bukan tu, jauharun tu, jismun tu. Tapi tak apalah, kebanyakan kena mustaq ataupun ada makna zat kat situ. Makna zat dan sifat, iaitu makna bagi mustaq. Kalau tidak, tak boleh jadi kuliah kham, dan tak boleh mahmul, tak boleh dikatakan. Syarat nak dikatakan
mahmul mesti mustaq kan. Bolehkah kita kata al-insanu Zaidun natiqun. Itu boleh lah kan? Itu boleh. Zaidun nutqun tak boleh. Zaidun nutqun tak boleh. Tak boleh jawab bila tanya Zaidun tu apa, jawab dengan nutqun tak boleh. Jawab dengan natiqun boleh. Jawab dengan faslun natiqun. Kena mustaq. Jadi sini tanafus bukan mutanafis. Wal muradu mutanafis. Kok ada nuskah yang mutanafis, apa pakai sama semua kan? Bil quwwati, sini pun tanafus ni kat tanafusi bil quwwati awal fi'li lil insani wa ghairihi wa yursamu bi annahu kulliyun yuqalu ala ma tahta haqa'iqa mukhtalifatin qawlan aradiyan. Sampai situ habis. Selepas tu bincang bab qaulun syarih. Jadi sekarang ni kita bincangkan dulu taksim yang pertama, selepas tu kita bincang taksim yang kedua. Macam kita bagi tahu tadi, taksim pertama taksim kepada khassatun dan aradun amun. Tapi dalam kitab ni dia bincangkan taksim yang kedua dulu. Dibincangkan pembahagian aradi kepada arad mufarid dan arad lazim. Ini susunan dalam matan. Selepas tu baru dibincang dekat taksim yang sepatutnya pertama tu. Dia letak kedua kat sini. Jadi kita bincang yang kedua dulu. Start daripada wa kullu wahidin minha. Wa kullu wahidin minha, setiap satu daripadanya, dan setiap satu minha daripadanya. Daripada situ minhuma kah? Sini minha. Minhuma, kalau minhuma refer kepada arad lazim, arad mufarid. Kalau minha nak refer ke mana? La'ala sawak lah kan? La'ala as-sawak. Tapi maksud kat sini murad setiap satu daripada arad mufarid dan arad lazim. Boleh kot, dengan syarat ambil ni jamak yang tak masyhur kan. Jamak kata dua dan lebih. Jadi ha ni kasrah lah banyak. Jamak yang masyhur dalam nahwu kena 3 kan. Pendapat yang gharib ke apa, yang bukan masyhur lah, tak tahulah gharib ke apa kan, kata jamak 2 kan. 2 start daripada 2 tu dah jamak. Tapi jamak dalam mantik sentiasa 2 ke atas. Kalau ada jamak dalam mantik ni merujuk kepada 2 dan ke atas. Dia ambil yang dalam nahwu tu, yang dalam lurah, yang tak masyhur. Jadi minha sini boleh bawa ke situ lah, tanggung situ lah. Tanggung ha tu merujuk kepada asyak kasirah lah. Kasirah tu 2 yang dan ke atas lah, dan 2 ke atas tu arad mufarid dan arad lazim. Tapi susah lah sikit kan nak bincang di sudut tu, nak bawa ke situ kan. Setiap satu daripada kedua-duanya, iaitu arad lazim dan arad mufarid. Ataupun kalau kita nak taksim dengan taksim pertama, kita katakan wa ammal aradiyu, terus ke imma an yahtassa kan. Ambil kata musannif wa ammal aradiyu imma an yahtassa bihaqiqatin wahidatin. Sebab dia taksim pertama tu taksim awal, memang taksim ke khassah dan arad am. Jadi arad dan makna kuli aradi, wa ammal aradiyu imma an yahtassa bihaqiqatin wahidatin, sama ada an yahtassa terkhusus,
terkhusus ia arodi tu bihaqiqatin wahidatin, pada satu hakikat atau membagi satu hakikat. Terkhusus bagi satu hakikat. Jadi dah faham sebab tadi kita dah huraikan dengan maksud tak berkongsi, makna kuliah arodi yang tak berkongsi pada banyak hakikat, hanya milik satu hakikat, tak kongsi kan, kedekut tak kongsi, seorang-seorang makan seorang-seorang. Wa huwal khassatu, dan ia adalah al-khassah, ia balik kepada arodi, al-arodi tadi. Jadi al-khassah tu nama lah kan, yang diberi oleh manatiqah untuk makna kuli arodi yang tak berkongsi, yang hanya ada pada satu hakikat. Kadhahiki ay wa zalika kadhahiki bil quwwati awil fi'li lil insani. Yang demikian itu seperti ad-dhahiki. Ini contoh bagi al-khassah bil quwwati. Sifat dhahik tu sifat dia secara quwwah, dia hal tu, tapi kita sebut sifat tak apalah. Bil quwwah tu kan hal bagi dhahik tu kan. Boleh sebut sifat ke? Terjemah boleh ha, sebab hal ni sifat yang khusus. Hal ni dia sifat jugalah, cumanya dia sifat yang ada pada sesuatu, bersyaratkan sesuatu tu tengah buat fa'al sesuatu, tengah melakukan fa'al apa-apa, boleh jadi hal. Kalau na'at, dia satu sifat yang tak syaratkan satu zat tu buat fa'al tertentu. Jadi kita terjemah sifat boleh lah kan, sebab dia sifat kok. Dhahik ni sifat dia ataupun hal keadaan dia bil quwwah. Dhahik yang bil quwwah. Bil quwwah ni apa? Ha? Apa dia? Potensi. Dalam kitab sebut bil imkan kan. Bil imkani hala al-adami. Bil quwwati tu bil imkani hala al-adami. Maksudnya sifat gembira secara imkan, secara boleh, ketika tak ada sifat gembira tu pada sesuatu. Ketika itulah, contoh seorang manusia sebelum dia gembira kan, sebelum muncul satu perasaan di jiwa dia, perasaan gembira, sebelum tu macam sekarang ha? Tengah gembira ni kalau gembira tak apalah kan. Kalau siapa tak gembira tu sekarang ni dia tengah duk tengok jam ke apa kan, tengah tak gembira lah tu kan. Tapi kalau siapa yang duk tengah takjub lagi tu, mati dia duk seronok lah. Masa tidur lah senang. Kalau tidak seorang pun tak, tapi ada juga orang meninggal kan. Tapi tak apalah, keadaan mana pun, seorang yang waktu tu dia tak gembira, dia Adam tak gembira, tapi waktu tu kita sebut dekat dia, dia tu gembira bil quwwah, bil imkan. Waktu dia tak gembira tu kan, bil imkani hala al-adami, hala adamihi. Maksudnya macam dalam tauhid kan sebut apa, suluhi tu kan. Maksud tu lah, maksud suluh, maksud boleh, maksud sesuai kan. Tuhan ada sifat Tuhan mencipta manusia secara suluh ketika Tuhan tidak mencipta manusia kan. Hala adami al-khalqi, ketika langit dan bumi tak ada lagi, waktu tu Tuhan saja yang ada.
waktu tu Tuhan mencipta kita ni bi apa? Bil quwwah ataupun bi as-suluhi. Maksudnya sifat nak bagi tahu kata sifat kudrat tu ada pada Tuhan, kan, menyebabkan Tuhan boleh nak cipta bila-bila masa pun. Macam kita ni lah kan, kita ada sifat gembira bil quwwati, kan, ada sifat bil quwwah ketika mana kita belum gembira pada waktu tu. Dan ketika kita gembira tu, waktu tu kita sebut dekat orang tu, kita kata ad-dahiku bil fi'li. Bil fi'li dekat sini dengan maksud bit tahaqquqi wal wujudi was subuti. Bil fi'li dengan maksud bil wujudi dengan maksud ketika tu memang dah tengah duk berlaku ataupun tengah ada sifat tu, tengah gembira. Ketika seseorang tengah bergembira ataupun ketika seseorang ada sesuatu respon pada jiwa dia sebab dia takjub pada sesuatu, dia rasanya seronok tu, ketika tu kita kata dekat dia tu ad-dahiku bil fi'li, kan, bukan bil quwwah, tu bil fi'li. Sebelum tu waktu dia tengah sedih, kita kata dekat dia juga, dia tu ad-dahiku bil quwwati ai bil imkani hala al-adami. Quwwah dengan fa'il ni istilah dalam dalam falsafah. Cawan ni ada ke sifat dhahik bil quwwah? Mana ada kan? Dia tak ada kemungkinan pun untuk dia gelak, untuk dia gembira ataupun untuk dia senyum. Senyum selepas gembira kan? Senyum tu satu sifat, selepas gembira baru senyum. Dia sifat pun ada maratib dia. Sifat senyum selepas sifat gembira. Sifat gembira tu selepas sifat ta'ajub, baru dia boleh ada. Sifat ta'ajub selepas sifat natik. Tu yang kucing dia tak pernah ta'ajub sesuatu pun. Dia tak pernah duk hebat. Ada kucing macam tu, ada ke? Tak ada kan? Sebab dia tak ada natik. Sebab tu dia tak ada ta'ajub. Disebabkan dia tak ada ta'ajub, dia tak ada lah sifat gembira tu dhahik. Selepas tu pula dia tak ada lah sifat senyum. Kan sifat senyum, kan sifat-sifatnya ada martabat-martabat dia kan. Jadi cawan ni dia tak ada natik kat dia, dia tak ada akal, jadi mesti confirm dia tak ada sifat ta'ajub. Dan disebabkan tak ada sifat ta'ajub, dia tak ada kemungkinan, dia tak ada imkan ataupun quwwah untuk imbisa tu untuk infi'alu an-nafsi, untuk dia rasa seronok gembira. Tak ada sifat kat cawan ni. Jadi kita tak boleh sebut kata cawan ni ada sifat ad-dahiku bil quwwati, kan. Lebih-lebih lagi ad-dahiku bil fi'li tak boleh juga. Melainkan dalam kartun boleh. Dalam kartun semua jadi kan. Span pun hak kita guna cuci tu, ada mulut boleh gelak pula kan. Tahu tak span tu kan? SpongeBob pakai pula pakaian bekas penda. Dalam kartun semua boleh lah kan. Kartun tak tengok lah, kita tengok dekat hakikat yang ada atas dunia ni yang Tuhan ciptakan. Jadi kadhahiki bil quwwati awil fi'li lil insani, dia bagi contoh dua tu kan. Satu bil quwwati, satu lagi al fi'li. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawasanya khassah tu ada dua jenis, iaitu yang lazim dan yang mufarid. Lazim tu yang bil quwwati tu, mufarid tu yang bil fi'li. Saya kita hurai yang tu, tak masuk lagi. Tapi contoh tu dia bagi macam itulah sebab apa? Sebab tadi dia bincang dekat apa? Pembahagian aradi kepada lazim dan mufarid. Jadi contoh kena ada dua, satu untuk lazim, satu lagi mufarid.
Jadi khassah habaq bila dulu sebelum kita masuk sikit, habaq sikit. Khassah bahagi dua iaitu lazim dan mufarid. Arad am pun bagi dua iaitu lazim dan mufarid. Wa tursamu bi annaha. Sebelum kadhahiki bil quwwati awil fi'li lil insani. Yang demikian itu adalah seperti dhahik secara kuwah ataupun fa'al bagi insan. Lil insan tu pun jar majrur tu dia jadi apa tu? Dia hal bagi dhahik juga tu. No. Ataupun hal bagi bil quwati boleh jugalah. Tak boleh. Tak boleh dhahik. Sahibul hal mestilah dhahik kan. Dhahik bagi insan. No. Dhahik tu sahibul hal, insan lil insan tu hal. Jar majrur. Syibih jumlah ikut hukum jumlah. Kalau jumlah selepas nakirah hukum dia apa dia? Sifat kan? Na'at. Confident pula lawan Tok Guru. Jumlah selepas nakirah jumlah selepas nakirah jadi apa? Sifat kan ni? Hal. Kaji tambis. Jadi sifat lah. Kemudian kalau jumlah selepas makrifah jadi hal kan? Syibih jumlah ikut macam jumlah. Jadi syibih jumlah jar majrur ni syibih jumlah kan. Kalau selepas makrifah jadi apa? Jadi hal lah kan. Kalau selepas nakirah jadi sifat. Bagi insan jadi insan tu hakikat. Tadi kan disebut imma an yahtassa bi haqiqatin wahidatin. Jadi haqiqatin wahidatin dekat sini insan. Ad-dhahiki bil quwwati awil fi'li tu khassah. Ad-dhahiki bil quwwati tu khassah yang lazim. Ad-dhahiki bil fi'li tu khassah yang mufariq. Jadi insan tu hakikat yang satu tu, yang ada pada satu tu je. Apa ad-dhahiku bil quwwah atau fi'il tu. Jadi ad-dhahiku bil quwwah atau fi'il tak ada pada hakikat selain insan. Sebab tu kita panggil dia sebagai khassatun. Aradun khassatun, bukan aradun amun. Aradun amun tu sebaliknya, iaitu yang tak khusus pada satu hakikat, dia ada pada banyak hakikat. Wa tursamu bi annaha, dan ditakrifkan akan dia tu apa? Khassatun. Sebab tu wa tursamu noh. Domir balik kepada domir mustatir balik kepada khassatun. Jadi wa tursamu naib fa'il dia domir balik kepada khassatun bi annaha, dengan bahawasanya dia tu khassatun tu kulliyatun. Dia jadi apa? Muannas dekat sini. Sebelum ni kulliyun, sebelum ni kan semua sebut kulliyun, maqulun, ala tasirina, semua sebelum ni kan. Sini jadi kulliyatun sebab dia khassatun. Sifat bi khassatun. Kalau dah tahu dah mausuf, boleh sebut sifat, tak payah sebut mausuf. Jadi sebut kulliyatun saja sini. Kulliyatun dia hazah mausuf iaitu khassatun. Tak boleh no. Dia sifat bi khassatun lah, tapi kalau kita nak buh mausuf dekat sini kena jadi mufrad lah balik. Dia kulliyun, dia makna kan, makna kulli. Makna tu kan mufrad, muzakkar kan. Tak apa, tapi kulliyatun tu refer pada khassatun, sebab tu dia jadi muannas. Kulliyatun tuqalu.
Makna kulli tuqalu yang dikatakan, yang dikatakan dia ataupun yang disebut. Tambah sikit, fi jawabi ayyu syai'in huwa fi aradihi. Fi jawabi ayyu syai'in huwa fi aradihi. Kan disebut tadi tu, disebut dalam jawapan bagi soalan ayyu syai'in huwa fi aradihi. Ala, baru sambung, ala ma tahta haqiqatin wahidatin, ke atas ma, sesuatu, nakiratun mausufatun, refer kepada refer kepada fardun pun boleh, afrad ataupun hakikat, boleh dua-dua. Jadi ma tu merujuk kepada fardun wahidun ataupun sat. Sebab sini dia dah habaq hakikatin wahidatin no. Kalau dia dah bagi tahu hakikatin wahidatin, sebab dia kata ma tu di bawah hakikatin wahidatin. Kalau kata macam tu, maka ma ni merujuk kepada afrad ataupun fardun. Tapi soalan yang jawapan dia khasatun ni boleh juga untuk yang tanya hakikat yang satu, boleh kan, asal dia boleh. Tapi kat sini dah dia bagi tahu ala ma tahta hakikatin wahidatin, sesuatu yang di bawah satu hakikat. Bawah satu hakikat ni fardun, afrad. Tak apalah, buat afrad dulu kat sini. Tapi boleh khasatun ni dijawab dengan dia untuk soalan yang tanya hakikat ataupun fardun. Soalan yang tanya hakikat, contoh macam al-insanu. Al-insanu tu hakikat. Ayyu hayawanin huwa fi aradihi. Kan? Insan tu hayawan yang mana satu, fi aradihi, pada aradnya. Maksudnya jawapan tu mesti kita bagi arad, tak boleh mesti bagi aradi, tak boleh bagi faslun, tak boleh bagi apa juz'un, juzuk daripada hakikat. Fi zati itu juzuk hakikat. Jadi kalau tanya macam tu, boleh jawab dengan ad-dhahiku bil quwwah ataupun ad-dhahiku saja. Tu soalan yang tanya hakikat. Ada soalan yang tanya fardun, macam kat sini sebut ala ma tahta haqiqatin wahidatin, tanya pasal afrad. Contoh macam Zaidun ayyu hayawanin huwa fi aradihi. Jawab dengan dhahikun juga, jawab dengan khasatun. Boleh. Jadi soalan tu dia boleh tanya hakikat, yang dia nak tahu tu hakikat, ataupun boleh ditanya afrad, Zaidun. Kena bezalah hakikat dengan afrad. Kena bezakan. Afrad tu juz'i, hakiki. Kalau apa, hakikat kulli, makna kulli. Hakikat mesti makna kulli. Tuqalu ala ma tahta. Jadi ma tu buh syai'un ke, syai'in ke. Syai'in tu lagi khusus merujuk kepada tadi anda bagi tahu tidak afrad ataupun hakikat. Tapi kat sini dah dikata di bawah hakikat, jadi dia khusus kepada afrad kat sini. Tapi khasatun dalam mantik boleh juga dijawab untuk soalan yang tanya hakikat tu sendiri, boleh juga.
atas sesuatu yang di bawah satu hakikat. Jadi tahta haqiqatin wahidatin ni zaraf syibih jumlah juga kan. Ma tu nakirah ke? Nakirah ke makrifah? Nakirah tadi sebut nakiratun mausufatun. Jadi apa jumlah tu zaraf dan juga mudhafun ilaih dia tu? Jadi sifat lah kan. Tapi zarah dengan yang selepas dia tu, dia bukan jumlah tu. Kan? Dia syibih jumlah lah kan. Jar majrur bukan jumlah lah no. Tapi kita sebut jugalah secara tasamuh kadang-kadang jumlah kan. Kalau zarah ni nampaklah dia mudah ilaih kan. Jadi dia bukan jumlah kan. Dia murakkab idhafi kan, dia bukan jumlah. Tapi dia ambil hukum jumlah kan. Ambil hukum jumlah. Dikatakan ke atas sesuatu yang sifat dia kan, yang berada di bawah satu hakikat, tambah sikit apa situ selepas wahidatin tu, al-mas'uli lah, al-mas'uli anhu, yang sebelum-sebelum ni pun dalam nau'un, jinsun, faslun yang sebelum-sebelum ni kita bincangkan, dia kata dia ada tuqalu ala tu kan, kena tambah, bukan kena lah tapi nak bagi lagi faham, tambah al-mas'ulu anhu, dikatakan ke atas beberapa tu ataupun ke atas satu perkara yang ditanyakan tentang perkara tersebut kan. Disebut ke atas beberapa perkara yang ditanyakan perkara tersebut. Nah habang ke dalam soalan tu ada beberapa yang ditanyakan. Jadi ma tahta haqiqatin wahidatin tu dia jadi maqul ataupun maf'ulun bih, yang jadi apa, yang ditanya. Jadi yang ditanya tu ma tu lah kan. Ma tu sebut tadi tu yang nak sebut dia afrad ataupun hakikat, yang ditanyakan tu boleh sama ada afrad ataupun hakikat. Al-mas'ulu anhu kata qaulan aradiyan, akan satu perkataan tu kata lah, perkataan akan satu sebutan aradiyan yang dinisbahkan kepada makna kuli aradi, dengan maksud jawapan tu ataupun soalan tu dia nak jawapan yang sebut makna kuli aradi, bukan zati. Tu maksud qaulan aradiyan, ya tu yang nisbahkan. Jadi al-mansubu ila al-aradi, bukan al-mansubu ila al-arad, ila al-aradi. Tak sama antara arad dan juga aradi. Arad tu tanafus ataupun ad-dhahku. Kalau aradi mutanafis, ad-dhahik. Aradi ad-dhahik. Kalau arad tu istilah dalam ilmu kalam, dalam makulat, dalam falsafah. Habis khassatun. Ada soalan? Zaidi ada soalan, Zaidi? Sejam suku bincang ar-ra'am. Lepas ar-ra'am kena bincang jinsun, pembahagian jinsun kepada qarib dan ba'id. Dalam matan tak ada, tapi kena bincang
Sebab nanti buat takrif kena guna jinsun qarib. Jadi kena kenal lah jinsun qarib tu apa. Dalam matan tak sebut, tapi kita kena bincang lah selepas kita bincang ra'am. Pembahagian jinsun kepada qarib dan ba'id. Dan juga pembahagian faslun kepada qarib dan ba'id juga. Kena bincang sebab had setengah takrif dia gunakan faslun qarib. Sebelum ni anda tak ingat nak bincang waktu bincang bab jinsun dan juga faslun. Jadi selepas ra'am kita akan patah balik sikit. Kita bincang pembahagian jinsun dan juga pembahagian faslun. Sebab nak guna dalam takrif. Apa dia? Fasal yang kita guna faslun untuk tarikat. Kita guna fasal untuk tarikat. Resam. Tajuk fasal yang tak ambil fasal ni. Tajuk. Tajuk. Ha? Bila fasal. Kalau tak kata bila fasal. Fasal ni berbilang fasal dan berbilang khosah. Yang kita buat ada dua fasal. Ada juga ada Islam, ada dua fasal. Faslun ni tak silap ada satu ya. Kalau tak silap nanti nak tengok balik lupa tak ingat. Takut silap. Faslun ada satu saja. Jadi juzuk khusus bagi satu hakikat hanya ada satu. Tak banyak. Kod tak confirm, nanti nak tengok balik. Hampa jangan duk salin je lah. Kalau salin pun boleh, tapi tulis kod kat belakang. Kan takut silap. Nak kena tengok balik. Khosatun tu ada banyak ke ada situ tak ingat. Nanti nak tengok balik. Lagi ada soalan? Fi'al dia ni sesuatu yang kita tengok tu lah. Sesuatu yang menyebabkan kita ta'ajub tu, menyebabkan berlaku tindak balas. Macam tu lah lebih kurang. Kan dia infial mesti ada fa'al. Fa'al dia tu oleh sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa kita ni, dan jiwa kita terkesan waktu tu, waktu fa'al tu berlaku. Kan? Contoh macam awak kita lalu depan kan. Akhwat kan lalu depan. Awak siapa-siapa kan. Awak si A lalu depan A kan. Berlaku infi'alu nafsi, dia rasa seronok. Siapa yang pergi fi'al dekat dia, siapa yang pergi taksir, beri kesan dekat jiwa dia jadi seronok. Awak tu lah. Kehadiran awak tu, kehadiran mar'ah tu kan, apa huduru ar-mar'ah amam ar-rajul tu menyebabkan rajul tu berlaku infial an-nafsi kan, infial nafsi, ta'assur dekat jiwa dia tu. Masuk al-aradu al-amu wa imma an ya'umma qala wa imma an ya'umma haqa'iqa fawqa wahidatin. Wa imma ni huruf tafsil. Kat sini tafsil, ada maksud dia yang lain. Yang kat sini huruf tafsil. Sebab Musa ni nak tafsilkan, dia nak perincikan. Aradi ni apa kan. Yang pertama ni dia khosatun, yang kedua ni nak tafsilkan lagi wa imma an ya umma haqaiqa fawqa wahidatin. Dan sama ada umum ataupun berkongsi ataupun merangkumi ia ataupun makna kuliah aradi itu akan haqaiqa fawqa wahidatin, akan beberapa hakikat
lebih daripada satu. Jadi fauqa tu dengan maksud ni lah ziyadah, dengan maksud lebih. Sebab maksud asal fauqa tu kan di atas kan. Di atas ni sifat bagi sesuatu yang mahsus. Ni kita bincang bab makna kan, bukan bincang bab benda yang mahsus. Hakikat yang lebih daripada satu. Jadi faham dah ni, dia berkongsi kan, dia bukan satu sifat yang hanya ada pada satu hakikat, tapi dia ada pada banyak hakikat. Wa huwa al-aradu al-ammu, dan ia adalah al-aradu al-ammu, arad am. Ni nama yang diberi oleh manatiqah. Makna kuli aradi yang ammun li haqa'iqa fawqa wahidatin. Diberi nama oleh manatiqah al-aradu al-ammu. Kat tanafusi ay kal mutanafisi. Semua masdar yang disebut sebagai contoh dalam kuliah kham tukar jadi mustaq. Kaedah sebut masdar tu secara tasamuh. Maksud kat sini nak yang mustaq, ai kal mutanafis. Yang demikian itu seperti, rupanya kaf ni tak ada muta'alaq menurut Ibn Hisham. Jadi tak payah duk takdir muta'alaq. Wazalika kal mutanafisi lah. Tak ada wazalika yakunu ke apa-apa. Yang demikian itu seperti at-tanaffus ataupun al-mutanafisi bil quwwati, secara kuwah ataupun fa'al bagi insan dan selain insan. Tanafus tu terjemah bernafas ataupun tarik nafas. Tarik dah hembus nafas, bernafas lah tu. Apa hakikat dia? Hakikat dia hampa bayang sendirilah, hampa tengoklah hampa bernafas macam mana kan. Bernafas tu merujuk kepada perbuatan kita tengah menarik dan menghembus nafas. Walaupun kita tak, bukan ikhtiari kan, iktirari, tapi berlakulah benda tu kan. Dalil apa? Dalil try tutup sampai bila boleh tahan. Dia sentiasa berlaku, tapi boleh tak berlaku bila kita tutup. Waktu tu kita tak apa, mutanafis bil fi'li. Ambil kucing seekor kan, tutup lubang hidung dia tu. Ketika tu dia al-mutanafisu bil quwwati. Sebab waktu tu dia tak tarik nafas, sebab kita tutup. Selepas kita buka balik tangan kita tu, ketika tu kucing tu al-mutanafisu bil fi'li. Macam kita ni lah kan, tutup tengok. Nak bagi contoh ni, contoh mutanafisu bil quwwah, nampak macam mana kan. Situasi dia kita tutup mulut dua-dua sekali lah, sebab dua lubang kan. Waktu tu al-mutanafisu bil quwwah, sebab waktu tu tak berlaku secara subut ataupun tahakkuk ataupun bil fi'li, tarik dan buang nafas. Ketika sekarang ni al-mutanafisu bil fi'li, sebab kita tak berhenti, proses itu sentiasa berlaku kan. Kalau tidak kita matilah kan. Kalau mati tak mati kan tu. Mati sat boleh. Kalau betul mati sat boleh lah no? Boleh lah. Tapi orang mati tu, dia jantung dia dah tak bergerak dah. Bukan dia tak boleh nafas, punca jantung kan tak gerak. Kalau kita tutup macam ni, jantung kita duduk bergerak juga kan. Harakatu jantung. Hati. Harakatu al-qalb. Tak boleh jantung ni lah kan. Harakatu bolehlah buat al-mutah. Bergerak jantung tu sifat arad am boleh jugalah kan.
Jadi tanafus bil quwah ni ada pada satu hakikat manusia kita ni, dan ada pada hakikat selain manusia. Faras, kucing, semua tu bernyawa kan, ada nafas, bernafas. Jadi dia jadi arat am sebab dia tak terkhusus kepada satu hakikat. Wa ghairihi kan, wa ghairihi kal farasi kan, wal qitti ila akhirih min al hayawanat. Wa yursamu bi annahu, dan ditakrifkan akan dia arat am, bi annahu, dengan bahawasanya dia arat am, kulliyun, makna kulli. Yuqalu, dikatakan dia makna kulli, ala, ke atas, ma, afrad, nakiratu mausufatun waqi'atun ala al-afrad. Tahta haqa'iqa mukhtalifatin, yang di bawah ataupun yang berada di bawah. Berada tu muta'allaq, terjemah jadi berada. Yang berada di bawah beberapa hakikat yang berbeza ia hakikat. Qaulan aradiyan, akan qaul yang dinisbahkan kepada aradi. Pengajian pondok terjemah apa maf'ul mutlak dengan akan ataupun akan sebagai. Akan ataupun akan sebagai. Kalau terjemah biasanya terjemah dengan qaul yang aradi, dengan perkataan yang aradi, tapi secara makna, secara tepat dari sudut nahwu terjemah dengan akan. Sebab maf'ul ni akan, kan? Qaulan aradiyan. Habis. Ada soalan? Yang penting faham. Mantik ni yang penting faham. Ar-ra'am ada banyak boleh. Ar-ra'am dia boleh ada banyak. Khosoh tak pasti. Ar-ra'am pasti ada banyak. Dan banyak tu kalau gabung-gabung, kalau kumpul boleh jadi khosoh. Ar-ra'am kan? Ar-ra'am tu kalau kita kumpul, ambil banyak sikit, kumpul, boleh jadi khosoh, boleh jadi satu sifat khusus yang hanya ada pada satu hakikat. Nanti akan bincang waktu takrif nanti, waktu bincang pasal qaulun syarih. Musannif bagi contoh, dia kata kena guna khosoh satu takrif, satu resam tu. Dia bagi contoh dengan ar-ra'am. Tapi ar-ra'am yang dikumpul banyak-banyak jadi khosoh. Jadi khosoh tak mesti satu yang siap-siap memang dia satu, dia memang hanya ada pada satu hakikat. Khosoh boleh dia asal dia ar-ra'am, lepas tu dikumpul jadi khosoh. Kan? Soalan. Tak masuk lagi. Tadi kita nak bincang selepas ni kan. Selepas soalan lah tu sebenarnya. Sini soalan dulu. Ada soalan? Tu belakang tu. Ashabu Ashabu Asy-Syaikhi Said Shaltut. Ada soalan ke? Tu Syekh ada soalan. Selalu duk angkat tanya soalan. Angkat tangan. Tak ada lagi lah. Mali ada soalan. Arodi. Tak, dia ambil daripada Arif.
Tak. Dia adalah kaitan, tapi tak lah dia. Sebab aradi wajib mustaq. Arad tu dia bukan mustaq pun. Tapi ada kaitan lah, memang ada kaitan pun. Sebab mutanafis tu asal dia tanafus lah kan. Asal dia ke situ lah. Asal dia ke masdar juga lah kan, mustaq pun kan. Tapi dalam kitab sebut dia nama tu sebab mai daripada arid. Aridun ala al-mahiyah, bukan ambil daripada arad. Ambil daripada arid. Walaupun ada kaitan. Lepas tu balik ke tadi, ke mula-mula aradi tu. Wa ammal aradiyu, tak bincang lagi sebenarnya. Apa lazim dan mufarid ni tak bincang sebab dia taksim yang kedua. Taksim pertama bagi aradi, taksim kepada khassah dan aradun amun. Taksim kedua dengan maksud taksim yang selepas taksim pertama, taksim kepada lazim dan mufarid. Jadi kedua-dua khassatun dan aradun amun, kedua-dua ni terbahagi kepada dua perkara pula, iaitu lazimun dan mufariqun. Jadi kalau dekat whiteboard tu boleh buat bawah tu, bawah khassah tu cabang 2, bawah aradun amun tu pun cabang 2 juga. Dalam kitab ni dia bincang yang taksim sani dulu. Syekhuna Syekh Husam pun dia bincang yang taksim pertama dulu. Waktu dia mengajak, dia bincang yang taksim pertama dulu, baru dipatah balik. Jadi qala wa ammal aradiyu fa imma an yamtani'a infikakuhu anil mahiyati wa huwal aradu al-lazimu. Wa imma la yamtani'u infikakuhu, yamtani'u ke yamtani'a? Yamtani'a lah kan, dia ataf kan. Wa imma la yamtani'a infikakuhu wa huwal aradu al-mufariqu. Adapun aradi, makna kulli aradi ni pun sama, dia sebut sifat sebab dah maklum mausuf, iaitu makna kulli kan. Dia sebut aradi sudah kan, sebab nak bagi cepat dan ringkas. Bahasa Arab ni antara ciri penting dia adalah ringkas. Malah domir kan, domir tu diadakan dalam bahasa Arab sebab untuk tujuan meringkaskan. Kalam Arab ni kalam yang ringkas dan jamak, jawami'ul kalim. Jadi ada banyak hazaf dalam bahasa Arab dan juga takdir. Wa ammal aradiyu fa imma an yamtani'as, adapun aradi maka sama ada an yamtani'a terhalang, tertegah, tak boleh. Fa'il dia infikakuhu, bercerai. Infika tu bercerai. Hu tu aradi tadi. Bercerai tadi, bercerai anil mahiyati, bercerai daripada al-mahiyah. Mahiyah tu hakikat, ma bihi syai'un huwa wa huwa al-aradu al-lazimu, dan ia aradi tu yang sifat dia yamtani'a infikaku anil mahiyati tu, al-aradu al-lazimu adalah arad lazim seperti yang dinamakan oleh manatiqah. Jadi yang bercerai daripada hakikat, yang tak boleh bercerai daripada hakikat dipanggil arad lazim. Baca dulu, saya kita huraikan lebih lanjut.
wa imma la yamtani'a infikakuhu, dan sama ada tidak boleh tidak terhalang, bukan tidak boleh, tidak terhalang, boleh lah kan, boleh infikakuhu, bercerai dia aradi tu, anil mahiyati lah, anil mahiyati, wa huwa al aradu al mufariqu, dan ia adalah arad mufariq. Apa maksud bercerai daripada hakikat dan tak bercerai daripada hakikat? Sifat luaran bagi satu hakikat, sifat yang bukan hakikat. Ada yang sentiasa bersama dengan hakikat, lekat, tak boleh dipisahkan. Ada pula sifat yang bukan hakikat, dia luar hakikat, luaran, yang boleh bercerai, boleh berpisah. Ada yang boleh berpisah, ada yang tak boleh berpisah, kan? Sesuatu yang luar sesuatu yang lain, kan ada dua perkara A dan B, kan? Kan sesuatu A ni sesuatu, B dan C ni perkara yang lain. B dan C yang luar pada A ni, kan, ada yang sentiasa berada bersama A, ada yang boleh bercerai ataupun boleh berjauh daripada A. Contoh, B tu yang boleh menjauhi ataupun yang boleh bercerai, C tu yang tak boleh. Jadi A dengan C kena duduk sekali, pi mana-mana pun, kan? A dengan C kena duduk sekali, pi mana-mana pun. A dan B boleh duduk sekali, boleh tak duduk sekali, boleh ditinggalkan, boleh berpisah. Jadi arad, makna kuli aradi, ada yang jenis boleh bercerai daripada hakikat, ada yang tak boleh bercerai daripada hakikat, kena duduk sekali. Ada dua jenis, ada dua ni sifat yang kita tengok. Sifat kepada aradi ni, ada yang boleh bercerai daripada hakikat, ada yang tak boleh bercerai daripada hakikat. Contoh, kan, kita ambil contoh lain selain daripada dalam kitab. Contoh macam kita tengok nombor 4, contoh nombor 4 sebagai satu hakikat. Nombor 4 tu lah kan, 4 sebagai satu hakikat. Dia ada satu sifat lain bagi dia, iaitu az-zaujiyah. Zaujiyah ni genap, kegenapan. Kita tengok zaujiyah tu ataupun kegenapan tu sentiasa berada bersama dengan 4, di mana-mana 4 tu pun berada. Sama ada kita tasawur di zihin, di akal, ataupun 4 tu berada di alam kharij. Kan, kita tengok ada 4 ekor ayam, kan? Ayam ada 4 ekor. 4 tu, nombor 4 tu pada ayam tu, 4 tu arad pada ayam. 4 tu kan, dia ada satu sifat, iaitu az-zaujiyah. Dan zaujiyah tu bukan hakikat 4, dia luar hakikat, dia kharijun anil mahiyati, kan? Zaujiyah tu bukan dalaman, unsur dalaman bagi 4, dia unsur luaran, dia sifat bagi 4. Tetapi sentiasa berada bersama dengan 4 di mana pun 4 berada. Sama ada di mana berada tu, sama ada di alam kharij ataupun di alam zihin. Kita tasawur makna 4 mesti kena ada makna genap sekali dengan 4. 4 yang berada pada 4 ekor ayam mesti ada makna genap, ataupun 4 tu mesti genap. Adakah 4 yang bukan genap? Tak ada, tak boleh. Jadi genap tu sifat, ataupun disebut kat sini sebagai arad lazim. Lazim tu daripada luzum lah, kan? Luzum tu apa? Adamu al-infikak. Luzum tu adamu al-infikaki. Sebab tu nama dia aradun lazimun. Diambil daripada luzum. Luzum tu adamu al-infikak.
Contoh sifat, satu sifat yang boleh bercerai. Contoh macam al-katib. Al-katibu bil fi'li, bukan bil quwah. So, kalau bil quwah ni sentiasa berada pada insan. Jadi al-katibu bil fi'li, menulis, hal keadaan tengah menulis. Kan bil fi'li ni bil wujudi, tengah wujud. Jadi al-katibu bil fi'li itu satu sifat yang ada pada seorang manusia pada ketika tertentu saja. Kan? Pada ketika tertentu saja, iaitu ketika manusia tu sedang menulis. Pada ketika tak menulis, ketika tu sifat al-katibu bil fi'li tu tak ada pada manusia, walaupun dia ada sifat al-katibu bil quwah. Kan, walaupun dia ada sifat al-katibu bil quwah, al-katibu bil fi'li tak ada pada waktu tu. Jadi al-katibu bil fi'li ni satu sifat luar daripada hakikat, dan dia tu mufarik. Dia bercerai, boleh bercerai, dia tak terhalang bercerai. Tu maksud. Kalau tengok dalam kitab mantik lebih atas, nanti dia akan bahagikan lagi, tapi kita tak bincang kat sini. Dia akan bincangkan nanti, dia bahagikan lagi kepada luzum khariji, wujud khariji dan wujud zihni, kemudian al-mahiyah. Yang tu kita tak bincang kat sini. Tadi Ana bagi contoh pun, Ana ambil saja salah satu daripada kisim tadi. Selepas ni kita tengoklah kitab lain, naik lagi satu tahap, kita bincang pula kan. Kan luzum yang berlaku tu sama ada pada wujud zihni saja, ataupun wujud khariji, ataupun wujud secara mutlak, sama ada khariji ataupun zihni, dipanggil luzum lil mahiyah. Itu nanti kita bincang nanti, insya-Allah kan. Habis. Kalau contoh dalam kitab ni, untuk arad lazim, contoh dia macam al-mutanaffisu bi al-quwwati dan ad-dhahiku bil quwwati. Mutanaffisu bil quwwati tu untuk arad am yang mufarid. Kalau arad khas atau mukhassatun yang mufarid, yang tu ad-dhahiku. Terbalik terbalik. Arad am yang lazim. Arad am yang lazim, yang tu yang bil quwwah. Kan? Kalau bil quwwah saja, yang tu mesti yang arad lazim. Kalau bil fi'li tu, yang tu jadi mufarid. Habis ada soalan? Soalan balik. Dia ambil bil quwwah ni sebab dia nak bagi contoh untuk lazim lah tu. Kalau tidak, tak ada contoh. Kalau tidak, tak ada contoh. Sebab ad-dhahiku, kita bukan selalu duduk gembira kan. Kita bukan sepanjang masa sifat gembira tadi tu ada kat kita kan. Jadi dia mufarid. Jadi yang mufarid tu bil fi'li. Yang bil quwwah tu sifat asal, tu sifat ma'ani sebenarnya. Sifat ma'ani tu duduk situ, duduk kat kita lah, adalah kebolehan ataupun keupayaan, sifat keupayaan untuk gelak, untuk gembira. Dipanggil potensi, ada potensi. Bil quwwah tu potensi. Mawujud, satu yang wujud secara potensi. Kalau bil fi'l tu secara real, secara memang betul-betul tengah wujud. Kalau bil quwwah tu berpotensi untuk wujud. Waktu dia belum wujud halal adam. أمة عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة